Complete to Alpha Bravo masuk. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ini kita nak bercerita mengenai wartawan ini berjaya masuk dalam bilik rahsia Najib. Ini yang dia nampak. Banyak kali juga saya bertemu Datuk Seri Najib, ada kalanya sekadar chit-chat dan bersarapan pagi di rumahnya di Pavilion, berkena mi goreng mamak bersama rakan-rakan di rumahnya di Langgak Duta, malah ke pejabatnya dekat Bukit Pantai Bangsa. Namun, salah satu perkara yang saya teringin nak masuk dan pergi adalah bilik rahsia bekas Perdana Menteri yang orang gelar bosku ini. Bilik rahsia itu bukanlah toilet ataupun bilik simpan duit. Ini kerana sebagai wartawan, saya suka cerita-cerita di balik yang tabir yang tak ramai orang tahu ini. Ialah sebagai orang bekas nombor satu negara, pasti ada sedikit sebanyak perkara yang beliau tak ingin berkongsi dengan orang luar, apatah lagi bilik yang mana beliau banyak berhalwat sendirian di dalamnya. Untuk itu, antara orang yang paling sesuai saya majukan soalan ini sudah tentunya pegawainya yang rapat dan setia dengannya, siapa lagi kalau bukan Sitiausaha Akhbarnya, Datuk Rozilan Saleh. Rozilan bekas wartawan kanan dan anak jati cerantut Pahang itu seperti biasa akan tersengih-sengih bila kita bertanya pasal bosnya. Satu pagi ketika saya bersama Rozilan di rumah Najib kat Pavilion, saya nekat menanyakan perkara tersebut pada beliau. Macam ni lah, apa kata kau tanyakan sendiri benda ni pada Datuk Seri? Tapi kalau kau tanya aku, bilik study beliau kat rumah Langgak Duta tu memang orang luar jarang boleh masuk walau pegawai beliau sendiri. Wartawan jangan nak cakap lah, memang tak lepas punya Datuk Seri suka masuk bilik tu, kata Rozilan yang sempoi dan gemar berkemeja pink itu. Dipendekkan cerita, lepas berkena apam balik yang pembantu Datuk Seri beli, saya pun buka mulut bertanyakan perkara ini pada bosku. Pada mulanya, saya sangka bosku akan sedikit annoying dengan soalan itu. Rupanya beliau tergelak dan memang betul apa yang Rozilan katakan, Najib suka duduk kat bilik study beliau itu. Tak adalah privasi atau rahsia apa pun dalam bilik study saya tu. Saya suka baca buku sorang-sorang kat situ sambil telefon atau berbalas mesej dengan rakan-rakan and few things lagi lah. Nak tahu, jom pergi sana. Tak mengapa, bawalah sekali kru Malaysia Gazette kalau nak snap foto atau nak record, kata Najib. Bak orang mengantuk disorongkan bantal. Pelawaan bosku memang saya excited hinzir lah. Bila tiba hari yang dijanjikan, saya dan kru ke rumahnya di Langgak Duta, tetapi kami agak resah. Najib seolah-olah terlupa tentang hal bilik rahsianya yang kami berdua sembang seminggu sebelumnya. Temu bual sudah, ke suraunya sudah, ke gimnasium kecilnya pun sudah. Tetapi beliau masih tak sebut langsung pasal bilik berkenaan. Rupa-rupanya beliau tak lupa ketika dah di hujung-hujung penggambaran baru beliau mempelawa kami ke bilik tersebut. Tada! Rasa macam power gila siut bila Najib sendiri yang tolong buka pintu itu untuk kami masuk. Dan untuk sekian kalinya, bilik rahsia itu bukanlah menjadi rahsia lagi. Bilik itu terletak di tingkat 1 sama lantai dengan ruang tamu. Untuk makluman, rumah Najib ada satu tingkat bawah tanah. Ia adalah surau di mana ramai anak-anak tahfiz datang membaca Yasin dan bersolat dengannya. Di tingkat 1 itu ada 2 ruang tamu, ruang meja makan dan dapur, termasuk sangkar kucing yang menempatkan kucing kesayangannya yang gebu itu, Kiki tak silap namanya. Ruang tamu utama agak besar kerana ia macam nampak ruang tamu rasmi untuk tetamu kenamaan. Satu lagi ruang tamu yang lebih santai, so bilik study Najib tu di sebelah ruang tamu kedua itulah. Masuk saja ke bilik study tu, ia nampak macam perpustakaan mini yang
yang syarat dengan buku pelbagai genre. Agak berselerak tetapi bukan sebab ia tidak dikemas, tetapi nampak sangat memang Najib ni ulat buku. Dalam erti kata lain, buku-buku yang berselirat kat dalam tu bukan sekadar hiasan. Kemudian Najib duduk di meja kayunya, tempat yang beliau kata sering digunakan untuk menelefon dan bertanyakan khabar sahabat handainya. Baik, ini sebenarnya yang saya nak cerita. Di bilik itulah rupanya tempat di mana banyak potret beliau dan adik-beradiknya dibingkaikan. Yang paling banyak adalah potret mereka bersama ayahanda dan bonda tercinta, Razak dan Rahah. Dan tanpa disuruh-suruh, Najib pegang potret-potret itu dan merenung tajam wajah ayah dan bondanya. Wajahnya tiba-tiba suram dan matanya sedikit berkaca. Semua kami di dalam bilik itu terdiam 1000 bahasa. Kami hanya biarkan beliau melayan perasaannya. Yang terdengar hanyalah bidikan kamera adik jurufoto kami, Hazrul. Ketika itu, bilik tersebut bagai pepatah orang Melayu, malaikat lalu. Semua senyap dan sunyi. Hanya setelah kira-kira 5 minit barulah Najib mengangkat mukanya daripada merenung foto-foto kenangan itu sambil bertanya, ada apa-apa lagi ke nak rakam? Kalau tak ada, jom kita minum. Pembantu saya ada masak sikit. Kita makanlah apa yang ada sama-sama ya. Baik, kenapa saya menulis topik ini? Bila saya melihat kesedihan dan kesuraman yang bermain di wajah Najib bila ibunya meninggal semalam, saya dapat rasakan seperti mana kita semua. Beliau juga sangat menyayangi mereka dari lubuk hatinya yang paling dalam. Cuma kalaulah waktu boleh diputarkan kembali, saya rasa Najib tak mungkin bersetuju dihantar ke England untuk masuk ke asrama ketika remaja jika beliau tahu bapanya akan pergi dalam usia yang agak muda. Ketara benar riak wajahnya seolah-olah merasakan waktu terlalu singkat untuk beliau bermanja lebih lama dengan Tun Razak. Tidak seperti anak-anak lain yang membesar dengan bapa mereka. Dan semalam, insan yang beliau cukup sayang dan tempat mencurah isi hati selepas bapa meninggal mengejut di London, Tun Rahah pula pergi buat selama-lamanya. Saya yakin kalaulah segala jawatan dan kekuasaan boleh mengembalikan Razak dan Rahah kembali ke dunia, Najib tidak akan teragak-agak untuk melakukannya. Semoga Najib dan ahli keluarganya diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan ujian yang sangat berat untuk ditanggung ini. Daripadanya kita datang, kepadanya kita pulang. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Dan posting terkini, Datuk Seri Najib terus mendoakan arwah kedua ibu bapa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, kedua ibu bapaku telah tiada di dunia ini, telah menerima panggilan-Mu, ya Allah. Aku redha, sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan menemuimu, ya Allah. Aku insan yang kerdil ini merayu, memohon Kau ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Limpahkan rahmat kepada kedua ibu bapaku. Selamatkanlah kedua-duanya dan ampunkan kesalahan mereka. Muliakan kedudukan kedua ibu bapaku. Luaskan tempat tinggal kedua-duanya. Mandikan mereka dengan air salji dan air sejuk. Bersihkan kedua-duanya dari kekotoran dosa sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari segala kekotoran. Dan gantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Masukkan kedua ibu bapaku ke dalam syurga-Mu dan lindungilah dari azab kubur dan ujian-Mu. Jauhkanlah kedua-duanya dari azab neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku.